Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu As pada video pembelajaran kali ini. Baiklah, dalam video ini Cikgu akan menghuraikan asal-usul bahasa Melayu. Fokus Cikgu ialah pada subtajuk 1.1.1 iaitu konsep Melayu. Sebelum Cikgu meneruskan pembelajaran pada kali ini, Cikgu ingin menjelaskan dahulu hasil pembelajaran yang sepatutnya pelajar peroleh pada akhir video ini. Pertama, diharapkan pelajar dapat menjelaskan asal-usul bahasa Melayu. Kedua, diharapkan pelajar dapat menerangkan konsep Melayu. Konsep Melayu dapat difahami dengan meneliti 3 definisi asas Melayu, iaitu definisi awal istilah Melayu, definisi dari segi etimologi, dan definisi berdasarkan bangsa. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, definisi awal istilah Melayu. Tahukah pelajar semua bahawa pada awalnya istilah Melayu bukan merujuk kepada bangsa, sebaliknya istilah Melayu merujuk pada kerajaan, tempat atau kawasan. Perkara ini dapat disandarkan pada beberapa bahan bukti yang diperoleh oleh para pengkaji. Baiklah, kita lihat yang pertama. Bukti sejarah pertama ialah dihasilkan oleh Heinrich Kern dan Robert von Hengeden. Pengkaji-pengkaji ini mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada kelompok manusia di selatan China yang dinamakan Austronesia. Penduduk daerah Yunan ini bergerak dalam 2 gelombang pergerakan dan mendiami Asia Tenggara. Pergerakan pertama berlaku sejak 2500 sebelum Masihi yang disebut sebagai Melayu Proto. Pergerakan kedua pula berlaku sejak 1500 sebelum Masihi dan disebut sebagai Melayu Deuteroch. Bukti sejarah yang kedua ialah kajian oleh Harry Judge pada tahun 1991. Pengkaji ini mengatakan bahawa kerajaan Melayu Champa, lokasi kerajaan itu adalah Vietnam Tengah, telah wujud sejak abad kedua Masihi. Oleh sebab tunggak kerajaan tersebut bangsa Melayu Champa, secara logiknya bahasanya juga ialah bahasa Melayu. Seterusnya, terdapat perkataan Melayu yang dijumpai pada batu bersurat bertarikh 4 Masihi yang ditemukan di Dong Yen Chau, Vietnam. Antara perkataan-perkataan tersebut ialah Yan, Uran, Saribu, dan Tijo. Bukti sejarah yang ketiga ialah terdapat dalam buku Geographic Syntaxis karya M. Ptolemy yang dihasilkan pada tahun 100 hingga 150 Masihi. Dalam buku beliau, M. Ptolemy menggunakan istilah Malaikolon. Menurut Jerini, istilah itu berasal dari bahasa Sanskrit, iaitu Malaikurram atau Malaya Kolam, yang merujuk sebuah tempat di utara pantai semenanjung Malaysia, iaitu Tanjung Karang. Bukti sejarah yang keempat, istilah Melayu diperoleh dalam kitab Hindu Purba Purana. Kitab Hindu Purba Purana ditulis pada zaman Gautama Buddha. Terdapat perkataan Malayadipa yang bermaksud tanah yang dikelilingi air. Para pengkaji beranggapan bahawa istilah itu merujuk Pulau Sumatera. Seterusnya, catatan rahib Buddha. Catatan seorang rahib Buddha yang bernama Aising menggunakan kata Moloyu untuk merujuk 2 buah kerajaan yang dilawatinya sekitar tahun 675 Masihi, iaitu Kerajaan Melayu di Sungai Batang dan Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Aising turut menyatakan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai
bahasa pengantar untuk mengajar bahasa Sanskrit dan falsafah agama Buddha. Kita lihat pula catatan dalam kesusastraan Cina. Pengembara yang singgah di Nusantara pada zaman Kerajaan Sriwijaya mendapati bahawa bahasa yang dituturkan oleh penduduk di situ ialah Kunlun yang merujuk kepada bahasa Melayu kuno. Seterusnya yang ke-8 ialah patung gangsa yang ditemukan pada tahun 1286 Masehi. Pada patung gangsa tersebut terdapat catatan di bahagian belakang patung tersebut. Catatan itu ialah perkataan Malaya atau Melayu. Dan yang terakhir ialah catatan perjalanan pengembara Cina yang ditulis pada 644 hingga 645 Masehi. Dalam catatan itu menyatakan bahawa terdapat utusan dari kerajaan Moloyu atau Moloyu dihantar ke China untuk mempersembahkan hasil bumi mereka ke negara China. Para pengkaji berpendapat bahawa bahasa utusan tersebut terletak di Jambi, selatan Sumatera. Seterusnya, definisi Melayu dari segi etimologi. Tahukah pelajar semua apakah maksud etimologi? Baiklah, kita lihat definisi etimologi yang telah diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Etimologi bermaksud cabang ilmu bahasa mengenai asal-usul perkataan serta perubahan pada bentuk dan maknanya. Selain itu, etimologi juga bermaksud cabang ilmu linguistik yang mengkaji asal-usul dan perkembangan sesuatu kata. Baiklah, kita lihat bahan-bahan bukti yang menunjukkan definisi Melayu dari segi etimologi. Pertama ialah kajian oleh Zubir Usman. Beliau menyatakan bahawa Melayu berasal daripada perkataan Himalaya yang dipendekkan menjadi Malaya dan kemudiannya ditukar kepada Melayu. Dalam bahasa Sanskrit, Hima bermaksud salji, manakala Alaya bererti tempat. Pendapat ini mengatakan Himalaya dikatakan tempat asal orang Melayu. Seterusnya, perkataan Melayu dalam bahasa Jawa kuno. Melayu dalam bahasa Jawa kuno bermaksud mengembara atau pergi ke mana-mana. Istilah ini merujuk kepada tindakan orang Melayu yang berpindah dari Yunan ke Nusantara. Kajian Muhammad Dahlan Mansur. Muhammad Dahlan Mansur mengatakan bahawa perkataan Melayu itu berdasarkan nama sebatang sungai, iaitu Sungai Melayu di Palembang yang ada diceritakan dalam buku Sejarah Melayu. Dan seterusnya, Wendertuk, iaitu seorang tokoh ilmuwan Belanda. Beliau mengatakan bahawa perkataan Melayu bererti menyeberang, yang merujuk kepada sikap orang Melayu yang menyeberang atau menukar agama Hindu kepada agama Islam. Seterusnya, definisi Melayu berdasarkan bangsa. Definisi ini terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 153 dan dalam United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Kita lihat yang pertama. Perlembagaan Persekutuan Perkara 153 mengatakan bahawa Melayu merujuk kepada orang atau warga negara Malaysia yang berbahasa Melayu, mengamalkan cara hidup Melayu dan beragama Islam. Menurut UNESCO pula, Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama
bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama, berkulit sawo matang, rambut lurus dan mempunyai ketinggian sederhana. Pengertian UNESCO ini merujuk kepada bangsa yang dikenali sebagai Malayo-Polinesia atau Melayu Polinesia atau Austronesia pada satu ketika dahulu. Demikian saja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi, jangan lupa subscribe, like, komen dan share.